Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in, dan kepada seluruh ahli yang berbahagia sedang hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi lagi disegani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semoga keberadaan kita di rumah Allah ini yang pertamanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampuni segala salah dan silap kita, dosa-dosa kita, dosa kedua ibu dan ayah kita, dosa suami, isteri maupun anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kebaikan yang dilakukan oleh kita, sama ada sekecil-kecil kebaikan ataupun dengan sebesar-besar kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk memasuki ke dalam syurga yang kelak, dan dijauhkan kita daripada segala siksaan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tidak terhingga dipertemukan kita pada malam ini. Boleh saya katakan malam ini merupakan malam terakhir kuliah maghrib, insyaAllah. Iaitu insyaAllah besok kita akan menunaikan ibadah tarawih. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kegembiraan Ramadan itu sudah hampir. InsyaAllah kita doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat kita menunaikan ibadah Ramadan ini 30 hari penuh. Dapat kita menunaikan ibadah di dalamnya, qiyamul lail, tadarus, sedekah kita ni Allahu akbar, berlipat kali ganda pahalanya. Tak tahu bagaimana nak menggambarkan kegembiraan bila tibanya Ramadan. Dia seronok, ya Allah akbar. Siap masjid kita ni bertukar dengan kapet baru. Saya pijak tadi tak nampak kaki dia. Saya jual untuk kapet ni. Tahniah nak buat seluruh ahli jawatan kuasa masjid, mengusahakan beri keselesaan kepada jemaah, sehingga mana selesa ada jemaah yang tidur dalam kuliah. Nak buat macam mana dalam kuliah? Itu perkara yang biasa, bukan masjid tuan-tuan saja, mana-mana masjid dan surau pun sama. Ya, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tetapi bila ujung-ujung sedikit sebelum kita masuk kepada berkenaan dengan fadilah Ramadan, ya, kita menceritakan bagaimana kegembiraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Pada Ramadan yang lepas, kita menyambut pada hari Ahad. Hari Sabtu malam kita sudah menunaikan ibadah tarawih. Dia kerana apa? InsyaAllah merupakan genap 1 tahun arwah ayah saya ini meninggal dunia. Dia tak sempat nak masuk Ramadan walaupun 1 hari. Dikala jemaah-jemaah yang lain, saudara-saudara yang lain sibuk dengan pakaian, sibuk dengan jubah, hadir untuk menunaikan solat di masjid dan di surau, kami anak beranak berada di perkuburan menguruskan jenazah. Dia satu perkara yang menduka cita. Makna kata hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah, besok ni insya-Allah kita akan menunaikan tarawih. Malam ni arwah ayah saya meninggal dunia. Ibarat dia macam tu. Ya, ibaratnya macam tu. Dia tidak memberikan sebarang apa-apa tanda kepada kami yang bahawa beliau ini akan pergi dan sebagainya. Arwah ayah saya waktu dia meninggal dunia usia 56 tahun. 56 tahun, dia tidak ada penyakit-penyakit kencing manis ke darah tinggi ke, tak ada. Dia cuma ada serangan sakit jantung. Dia duduk, bangun saja daripada kerusi tempat yang dia duduk tu, terus rebah.
sangat-sangat laju berkenaan dengan sakaratul maut dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan arwah kita, ayah-ayah dan ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Insyaallah hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah taala. Kita dengarkan satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in berkenaan dengan kegembiraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in apabila tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki ke atas mimbar dan bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas innahu qad azallukum syahrun mubarak fihi lailatin khairun min alfi syahr faradallahu siyama wa ja'ala qiyama lailatin tatawwu'an faman tatawwa'a fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridah. Yang bermaksud, wahai para manusia, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh dengan keberkatan. Terdapat di dalam malam tersebut satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, kata Nabi SAW. Dalam Islam, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah, ada 5 malam yang diberikan keutamaan, 5 malam yang diberikan kemuliaan. Kita lihat pada tanggal yang kelima ni, bermula pada tanggal yang kelima ni merupakan malam nisfu Sya'ban yang berlaku di dalam bulan Sya'ban, pertengahan di dalam Sya'ban itu sendiri. Pada malam yang keempat, malam yang diberikan kemuliaan ini merupakan malam Jumaat yang berlakunya 1 minggu sekali. Kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamikum yaumul Jum'ah, seafdal hari bagi umat aku ini merupakan hari Jumaat. Kerana apakah hari Jumaat? Di dalamnya banyak peristiwa yang berlaku. Antara peristiwa yang berlakunya hari Jumaat itu apa? Fa idza khuliqal adam wa fihi qubidah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakannya, Nabi Adam alaihi salam juga wafat pada hari Jumaat. Itu di antara peristiwa yang berlaku. Apa kemuliaan yang ada pada hari Jumaat lagi? Seorang muslimin yang meninggal dunia pada hari Khamis malam Jumaat ataupun pada Jumaat siangnya, maka terlepas mereka daripada segala fitnah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis berkenaan dengan fadilah Jumaat. Dan apa yang berlaku lagi pada hari Jumaat? Tidak berlakunya kiamat itu pada hari-hari yang lain melainkan pada hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kiamat itu pasti akan berlaku. Tidaklah pada hari-hari yang lain melainkan pada hari Jumaat ditiupkan sangkakala itu. Itu jelas. Hari Jumaat yang manakah berlakunya kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak diketahui oleh sesiapa sekalipun. Hebat tara mana ilmu seorang guru ataupun ilmu kita, kiamat itu tidak diketahui oleh makhluk-makhluk Allah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Cuma diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengkabarkan kepada kita tanda-tanda kiamat itu adanya kecil dan adanya besar. Sekarang baru termunculnya tanda-tanda kiamat itu. Waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu tanda kiamat sudah. Kerana Nabi Muhammad SAW ini adalah khatamun nubuwah, penutup bagi segala para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib diketahui nabi-nabi Allah dan Rasul ini sebanyak 25 nama. Bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatamun nubuwah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini 25 nama ni wajib kita tahu. Tetapi nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala putuskan bermula daripada Nabi Adam sehinggalah yang terakhir Nabi Muhammad SAW adalah seramai 124,000 para nabi Allah. 124,000. Dalam 124,000 nabi mempunyai pecahan. Seramai 313 orang para rasul. Kerana bukan semua 124,000 nabi itu mereka ini rasul. Tidak. Bukan semuanya rasul. Dalam 124,000 itu yang mengganas amanah tanggungjawab menjadi rasul hanya seramai 313. Ada riwayat 314, ada riwayat 315. Berdekatan di antara 313, 314, 315. Wajibkah mengetahui 313 orang rasul nama-nama mereka? Tidak. Tetapi yang wajib mengetahui adalah 25 nama itu. Dalam 25 rasul mempunyai satu pecahan yang terakhir yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul yang mempunyai tahap kesabaran yang begitu tinggi terhadap ujian yang diberikan kepada mereka. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasu asyaddu bala?" Siapa manusia atas dunia yang begitu berat ujian mereka? Atau kata Nabi SAW, manusia yang begitu berat dengan ujian mereka ini adalah Nabi-Nabi Allah. Semua Nabi-Nabi Allah ni ujian mereka berat. Ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan adik-beradiknya. Ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan isteri dan anak-anaknya. Ada ujian Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala ini yang diuji dengan apa ni? Dengan kaum-kaumnya. Ada ujian-ujian Nabi Allah Subhanahu wa taala ini dengan tiadanya anak. Ada ujian bagi para Nabi Allah Subhanahu wa taala ini yang kematian anak-anak mereka. Contohnya siapa yang anak-anak Nabi alaihi salam ini meninggal dunia? Antaranya Nabi Ayub alaihi salam dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 7 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, seterusnya Abdullah dan juga Ibrahim, 6 daripadanya adalah melalui Sayyidatina Khadijah saja. Ini kita kena tahu berapa ramaikah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada 11, 12, 13, tetapi yang lebih tepat dan masyhur adalah seramai 12 orang. Dalam 12 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak hanya bersama dengan 2 orang isteri saja.
Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah, isteri yang begitu dicintai, yang begitu Nabi SAW sayangi. Apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah, barulah Nabi SAW bernikah dengan yang lain. Bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Allah mengurniakan kedua-dua pasangan ini 6 orang anak. 6. Nabi SAW 7 anaknya. 6 orang anak: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra dan Abdullah. Seorang anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim, anak Nabi SAW yang terakhir, bersama dengan isteri yang bernama siapa? Gundik yang telah dihadiahkan Raja Najasyi kepada Nabi SAW. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Seorang gundik yang sangat rupawan, dihadiahkan kepada Nabi SAW sebagai hamba. Tetapi Nabi SAW memuliakan Maria binti Syamul Al-Qibtiyah ini dengan menjadikannya isteri baginda Nabi SAW. Adakah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah di sini diuji dengan anak-anak? Ada apa? Mungkin ada di kalangan-kalangan kita anak yang meninggal dunia. Anak kita kecil meninggal dunia dahulu sebelum mati kita. Ada atau ada? Berapa orang anakkah yang kita miliki dan berapa orang anakkah yang meninggal dunia? Contoh, Allah Ustaz, saya ni miliki 5 orang anak, tapi seorang anak saya ni meninggal dunia. Kenapa meninggal? Allah meninggal sebab sakit Ustaz, meninggal sebab kemalangan Ustaz, meninggal sebab keguguran pun ada juga dikira sebagai anak kita gugur. Tak sampai kepada tempoh yang telah ditetapkan 9 bulan, gugur pada kandungan 7 bulan dan sebagainya. Allah Akbar, Allah puji pasangan-pasangan ini. Tetapi Nabi SAW, kita lihat ya sejarah Nabi SAW. Dalam 7 orang anak Nabi SAW ini, 6 orang yang meninggal dunia sewaktu mana Nabi SAW hidup lagi. Dia jadi seorang ayah yang menyaksikan anaknya seorang demi seorang meninggal. Berat ujian Nabi SAW, berat sungguh. Bayangkan Allah kurniakan 7 orang anak pada kita, 6 orang anak meninggal dunia sewaktu mana kita masih hidup. Bukan setelah mana kita meninggal dunia, waktu kita hidup ni. Hanya seorang anak Nabi SAW yang hidup setelah mana kewafatan Nabi SAW. Siapa yang masih hidup? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Pada usia berapakah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ni wafat? Pada usianya dalam lingkungan 28 ataupun 29 tahun. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ni wafat pada tanggal 3 Ramadan. Itu sedikit fakta. Ya, kita nak mengetahui menyambut Ramadan, apa yang berlaku dalam Ramadan. Kewafatan putri baginda Nabi SAW yang bernama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dalam 7 orang anak Nabi SAW, tiada di kalangan mereka ini yang hidup sampai ketua. Mana sampai ketua ni 60, 70, 50 ni tidak ada. Anak-anak Nabi SAW semua meninggal dunia muda. Dan tahukah kita, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah, sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, 2 putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum bernikah dengan anak Abu Lahab. Siapa anak Abu Lahab? Utbah dan Utbaybah. Abu Lahab ni orang yang begitu menentang Nabi SAW. Bukan hanya dia, isterinya Abu Lahab,
anak-anaknya menentang Nabi SAW. Benci sungguh dia pada Nabi SAW. Bila Nabi SAW ditabalkan menjadi Rasul, Abu Lahab orang yang begitu kuat menentang Nabi SAW. Di mana Nabi pergi, dia akan ikut semua. Apa yang Nabi katakan, dia akan katakan semua. Semua kata-kata Muhammad itu adalah dusta. Apabila Nabi SAW menjadi Rasul, dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah ini, yang dulunya dinikahkan dengan Uqayyah dengan Ummu Kulsum, disuruhnya cerai. Jangan kamu kahwin dengan Muhammad, anak Muhammad ini, jangan kamu nikah dengan dia. Bercerai Utbah dan Utaibah ini dengan Uqayyah dan Ummu Kulsum. Itu sedikit kata. Ketika mana anak Nabi SAW yang bernama Abdullah, anak Nabi SAW yang terakhir bersama dengan Sayyidatina Khadijah, wafat pada usia yang sangat muda. Sangat muda. Orang yang begitu gembira adalah Abu Lahab. Gembira sehingga mana dia melompat kegembiraan, dia mengajuk Nabi SAW. Cuba dan tuan-tuan kita berada pada tempat Nabi SAW. Anak kita meninggal dunia, orang tertawa dan kita. Ini tertawa dan kita. Dalam sirah Nabi SAW, Abu Lahab ni dia melompat kegembiraan. Dia mengejek betul-betul depan wajah Nabi SAW. Tiada lagi zuriat Muhammad atas dunia. Dia cukup tak suka dengan baginda Nabi SAW. Itu hebat. Nabi walaupun begitu, dia jadi ayah, dia uruskan jenazah anak-anaknya juga. Dia uruskan jenazah Zainab, dia uruskan jenazah anak-anaknya yang bernama Ibrahim, menguruskan jenazah Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan sebagainya. Hebat ujian baginda Nabi SAW. Baik, itu berkenaan dengan sedikit sejarah berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada malam Jumaat. Malam yang ketiga yang diberikan keutamaan merupakan malam Arafah. Yang kedua merupakan malam Isra wal Mi'raj. Pada tanda yang pertama merupakan malam Lailatul Qadar. Satu malam ibadah Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1,000, lebih mulia daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Satu malam punya ibadah itu lebih mulia daripada ibadah anda kata umur kita sehingga mana 83 tahun. Itu satu malam. Tapi bayangkan sekiranya kita dah bertemu dengan Lailatul Qadar ini pada tahun-tahun yang lepas. Setiap tahun kita mencarinya, setiap tahun kita memburunya, dan Allah mempertemukan kita. Allah mempertemukan kita Lailatul Qadar ini daripada zaman kita muda sehinggalah ke hari ini. Kerana kita ini adalah orang yang mencari Lailatul Qadar. Dia cari Lailatul Qadar ini bukan hanya pada 10 malam yang terakhir, tetapi pada malam-malam tiap Ramadan dia bangun menunaikan 2 rakaat. Dan insya-Allah mesti kena pada satu malam itu merupakan malam Lailatul Qadar. Dan pada ketika itu bayangkan betapa banyaknya fadilah dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan qiyamul lail, solat sunat tarawih sebagai amalan sunat. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunat di dalam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dengan pahala yang banyak. Andai malam ini kita sudah memulakan tarawih kita, insya-Allah setiap solat-solat sunat kita, tarawih kita, solat sunat fajar, solat sunat duha, solat sunat syura, solat sunat tahajud, solat sunat hajat,
ba'diyah, qabliyah, witir, duha dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan pahala penuh. Andai umat aku mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, fadilah-fadilahnya, mereka hanya melakukan Ramadan ini pada tiap-tiap tahun. Sepanjang tahun itu biarlah Ramadan. Tak perlu kepada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak perlu kepada yang dikatakan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tak perlu. Biarlah Ramadan ini pada tiap-tiap hari. Andai umat aku mengetahui, kerana bermulanya insya-Allah malam besok, pahala sunat kita ni Allah gantikan dengan pahala mubarak. Ini bulan yang nak datang ini adalah bulan kemaafan, bulan yang penuh dengan keampunan, sehingga dengan secepis doa yang dibacakan ketika mana berbuka puasa, barang siapa yang membacakannya sebelum berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, ibarat seperti bayi yang baru lahir. Secepis doa saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Di hadis yang sangat-sangat masyhur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membaca doa ini sebelum berbuka puasa, waktu prime time, perdana kita doa di dalam Ramadan, waktu nak berbuka puasa. Dia sepanjang Ramadan tu doa-doa kita ni afdal bagi orang yang berpuasa sepanjang Ramadan. Tetapi carilah waktu-waktu perdana. Contoh waktu perdana ni bilakah? Antaranya di antara dua khutbah Jumaat. Ini khusus kepada kaum-kaum muslimin. Habis khatib membacakan khutbah yang pertama, beliau akan duduk. Sebelum nak bangun pada khutbah yang kedua, kebiasaan ada muadzin yang bacakan doa, ada muadzin yang diam. Tak tahu. Tapi sekiranya muadzin itu dia, kita ambil peluang ini dengan kita berdoa. Waktu dia pilih, kita sangat pilih. Yang keduanya di mana? Hari Jumaat juga hari yang sama selepas waktu asar. Yang ketiganya di mana? Ketika mana hujan turun di dalam bulan Ramadan. Yang keempatnya di mana? Pada waktu-waktu malam di dalam bulan Ramadan. Yang kelimanya di mana? Pada waktu-waktu pagi di dalam Ramadan. Tetapi yang paling utama adalah ketika mana nak berbuka puasa dalam Ramadan. Itu kita cerita waktu-waktu yang terbaik. Raihkanlah waktu kita berdoa, kerana waktu berbuka puasa itu waktu yang singkat. Waktu yang singkat ni kita sibuk dengan juadah makanan, dengan kita beratur, dengan kita penuhkan makanan dalam pikiran, sehingga pada azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tak sempat nak berdoa. Dan waktu ni sebenarnya kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa sebelum berbuka puasa dengan doa ni, doa apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir bidzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa Allah. Itu saja pokoknya. Kata Nabi SAW, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ampun semua dosa-dosa kita ni, ibarat seperti mana bayi yang baru lahir. Di bulan-bulan kemaafan, bulan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Itu doa ni hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang sangat-sangat digalakkan untuk kita membaca. Baik, nanti selepas isyak nanti insya-Allah kita akan membaca doa itu sama-sama ya. Dari 2 minit nak masuk isyak kita tak sempat insya-Allah. Baik. Dan barang siapa yang mengerjakan di dalam bulan tersebut amalan fardu,
maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu. Tidak lagi dia mendapat satu fardu, akan tetapi 70 fardu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita berikan kepada azaz kita, insya-Allah.